Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sering dengar orang politik atau politikus berkata, orang ini atau orang itu tidak berprinsip. Bila mereka tuduh orang ni atau orang tu tidak berprinsip, samalah macam mereka berkata, saya berprinsip. Diorang semua tidak berprinsip. Jadi, tak adalah orang politik akan kata, kita kesemua termasuk saya tidak berprinsip. Tak ada. It's always the other person. Got no principle. Maksudnya, saya adalah principle. Kalau saya pun tak ada principle, takkan saya tuduh orang lain tak ada principle. Jadi, gambaran mereka nak beri ni, mereka ni mulia dan murni di dalam matlamat perjuangan mereka. They are noble and sincere in their politics. Orang lain semua haprak. Orang lain semua tak guna. Jadi, ialah itu satu cara to claim the moral high ground, as they would say. You claim the moral high ground by accusing others of being immoral. Immoral dari segi tidak berprinsip. Adakah perkara itu illegal juga, itu tidak timbul. Sebab immorality tidak bermaksud dianya illegal. Sebab moral dan legal ni two different issues. Misalnya seorang yang ada simpan perempuan ramai itu is not illegal. You can keep mistresses. Tapi immoral lah, itu aja. Dari segi society, dari segi agama dan sebagainya. So, you nak tunjuk yang you ni moral tinggi. You have high morals dengan you menuduh orang lain tidak bermoral. Tidak ada moral. So, you kata dia orang ni tidak berprinsip. Sama macam you kata saya berprinsip. You tak payah kata saya berprinsip, cuma you kata dia orang ni tidak berprinsip. Orang ni atau orang tu. So this issue of principle ataupun orang tidak berprinsip di dalam permainan politik sering diguna oleh politikus. Dan mereka menuduh orang ni dan orang tu tidak berprinsip kerana apa-apalah alasan akan diberi. Tetapi yang sebenarnya, politik ni memang satu permainan yang tidak ada tempat untuk orang yang berprinsip. Politics has no place for people with principles. Oleh kerana politik ni bukan tentang prinsip. Politik ni tentang agenda. Tentang matlamat kita ni berpolitik. Mereka kata matlamat perjuangan. Kalau inilah orang Melayu suka berkata matlamat perjuangan. Kalau matlamat perjuangan bermaknanya politik ialah perang. Politics is war. Pasal tu mereka guna istilah matlamat perjuangan. Kita berjuang ni iaitu kita bertempuh. We clash, we fight, we go to war. Jadi orang Melayu ialah sangat senang sangat ditipu. Rakyat Malaysia yang bukan Melayu pun senang sangat ditipu. Dan apabila politikus atau orang politik bercerita tentang prinsip atau principles di dalam politik, rakyat ni senang sangat percaya. No, tidak ada prinsip dalam politik. Hanya agenda atau matlamat sahaja. Jadi kalau orang ni, seorang politikus berkata yang orang ni atau orang tu tidak berprinsip, yang sebenarnya semua orang yang main politik, yang terlibat dengan politik sama. There's no place for principle. Kalau politik ialah peperangan dan peperangan ialah politik, iaitu politik ialah peperangan tanpa senjata dan peperangan ialah politik bersenjata. Tengok apa yang berlaku di Ukraine tu. Ukraine berperang dengan Russia. Dia peperangan tu oleh kerana agenda. Tidak ada any noble reason, satu matlamat mulia atau sebab yang murni dia orang berperang. Tidak. Berperang ni kerana kuasa. That's all. NATO nak kembangkan kuasa mereka ke Ukraine. Russia tak mau benar NATO masuk ke Ukraine sebab NATO akan jadi lebih kuat.
dari Russia. Jadi Russia ni dia nak kontrol bekas-bekas jajahan mereka, macam Ukraine bekas jajahan Russia dulu. Dan NATO nak ceroboh masuk, nak cuba bawa masuk semua bekas-bekas jajahan Russia ke dalam NATO supaya NATO jadi lebih kuat dari Russia. So it's actually a power struggle tentang siapa nak jadi lebih kuat, NATO lebih kuat ke Russia lebih kuat. Itu saja. Jadi Ukraine ni menjadi mangsa power play ataupun power struggle di antara NATO dan Russia. Dan power struggle ni melibatkan peperangan di Ukraine, but it's about NATO and Russia who can become more powerful. So dia perang lah. Jadi mana ada prinsip dalam peperangan? Dia orang bom sekolah, bom stesen kereta api, hospital pun bom. Bukan saja tentera tembak tentera, tapi orang perempuan, budak-budak, orang tua, tak kisahlah. Bermaknanya orang yang tak berdosa, yang tidak terlibat, menjadi mangsa peperangan. Jadi 10 juta sekarang ni rakyat Ukraine dalam kesusahan, mereka menghadapi masalah dan ramai telah dibunuh, ramai mati. Yang cedera tu lagi ramai. Yang tak ada kaki, tak ada macam-macam sekarang ni. So, macam mana kita nak berprinsip dalam peperangan apabila kita terpaksa bunuh budak sekolah, bunuh orang perempuan, bunuh orang tua, bunuh orang yang tidak berdosa? Tapi dalam peperangan, kita perlu bunuh siapa saja, dan kita bunuh bukan saja askar. Mungkin satu askar dibunuh, lagi 10 orang awam yang tidak terlibat dalam peperangan juga dibunuh. That is the principle of war. The principle of war is there is no principle. Jadi kalau war dengan politik, peperangan dengan politik ni sama, dan no difference between politics and war. One is war without weapon, and the other one is war with weapon. Kedua-duanya war. Jadi apa beza politik dengan kita perang apabila kedua-duanya tidak berprinsip? Kita tidak boleh apply principles, tak boleh guna prinsip di dalam politik. Jadi diorang ni dok kata prinsip, orang ni tak ada prinsip, orang tu tak ada prinsip. Saya saja yang berprinsip. Saya ni berjuang dengan satu parti lah, whatever the parti lah, UMNO ke PKR ke PAS ke, tak kisah. Saya berjuang dengan parti ni semenjak saya sekolah lagi. Sampai hari ni saya taat kepada parti saya. Jadi saya berprinsip. Orang ni lompat sini, lompat situ, maka tidak berprinsip. Itulah alasan mereka guna. But when there is no principles in politics, macam mana dia orang claim dia orang ni berprinsip? Pasal tu dia orang adakan satu undang-undang baru di mana tak boleh lompat parti. Kalau orang lompat parti ni maka tidak berprinsip. Siapa kata lompat parti ni tidak berprinsip? Siapa mula-mula keluarkan idea ni yang lompat parti ni tidak berprinsip? Nonsense. That's not true. Macam mana kalau misalan Parti Gerakan tu kata, dulu Parti Gerakan duduk di dalam Barisan Nasional. Parti Gerakan tu menyokong Barisan Nasional. Maka orang ni atau orang tu masuk Parti Gerakan kerana Parti Gerakan ni ahli Barisan Nasional. Dan dia orang tak mau masuk MCA atau MIC atau UMNO sebab MCA Parti Cina, MIC Parti India, UMNO Parti Melayu. Dia orang ni mungkin pemikiran moden. Mereka ni multiracial sikit dalam pemikiran mereka. Mereka nak masuk parti berbilang kaum. Satu parti yang bukan Cina, bukan India, bukan Melayu, iaitu Parti Gerakan, supposedly multiracial, tapi yang sebenar Gerakan ni pun parti Cina juga, sama macam DAP. Kononnya DAP ni multiracial, tapi kalau kita tengok DAP ni parti Cina. Tapi tak apalah, gambaran diberi Gerakan ni ialah multiracial, parti berbilang kaum. Kita masuk
gerakan menjadi ahli gerakan semata-mata kerana kita nak menyertai Barisan Nasional, tapi kita nak duduk dalam parti berbilang kaum, bukan parti perkauman macam UMNO ke MIC ke MCA ke. So bila kita masuk gerakan dengan kita matlamat kita nak menyertai politik, tetapi politik berbilang kaum, tengok-tengok gerakan keluar barisan. Gerakan pula menyokong pembangkang. Jadi kita sudah tidak senang duduk dalam gerakan. We want to be in barisan. We don't want to be with pakatan. Walaupun tidak menyertai pakatan misalan secara resmi. Tapi dari segi perjuangan mereka ialah perjuangan menyokong pembangkang. Iaitu DAP. Kalau saya nak menyokong DAP, tak payah saya masuk gerakan. Terus saya masuk DAP, menjadi ahli DAP, senang. Perkara DAP pun kata mereka multiracial juga. Sama macam gerakan. Apa beza gerakan dengan DAP? Tak ada beza. Sama. Cuma gerakan duduk dalam kerajaan, DAP duduk dalam pembangkang. Itu je. Jadi sekiranya saya masuk gerakan dengan matlamat, dengan agenda, iaitu saya nak duduk dalam kerajaan tetapi di dalam parti berbilang kaum. Tengok-tengok gerakan keluar dari kerajaan. Dan gerakan pula menyokong pembangkang. Yang saya tak setuju. Saya keluar gerakan. Jadi, awak kata tidak berprinsip. Sebab apa tidak berprinsip? Sebab, awak keluar gerakan, lompat parti. Ya, what's wrong with that? Apa salah saya keluar gerakan, lompat parti? Kerana gerakan sudah salah jalan. Gerakan sudah menyeleweng. Gerakan sudah lari pada agenda, lari pada matlamat. Dan agenda dan matlamat gerakan bukan lagi agenda dan matlamat saya. Jadi saya tinggalkan parti gerakan, saya masuk parti lain. Itu bukan ke prinsip. I hold to my principles. My principle is multiracialism, multiracial politics. That's my principle. Itu prinsip lah tu. Bila gerakan yang tidak lagi berprinsip, saya tinggalkan. Tapi bukan saya yang tidak berprinsip. Parti yang mula-mula saya sokong yang tidak berprinsip. Saya masih pegang kepada prinsip saya. My principles of multiracial politics. Not racial politics. Itu prinsip saya. So, orang ni yang duduk kata, orang ni tidak berprinsip, orang tu tidak berprinsip, orang ni pengkhianat, orang tu pengkhianat. Dia orang nak tipu rakyat. Dia nak tipu kita. Dan dia tuduh orang ni, orang tu tidak berprinsip supaya nampak macam mereka ni lah berprinsip. Mereka lah mulia dan perjuangan mereka murni. They are noble and have noble values. Inilah gambaran mereka nak beri. Ini satu tipu helah politikus ni yang nak beri gambaran mereka ni tinggi pada orang politik lain. So that is the issue. So sekarang ni isu, kalau mereka masih bangkit isu prinsip lah, orang ni tidak berprinsip dan sebagainya, itu bohong. Itu satu fitnah. Oleh kerana there is no principles in politics. Di dalam politik tidak ada prinsip, hanya ada agenda dan matlamat. Apa dia agenda dan matlamat kita? Di dalam politik, agenda dan matlamat kita untuk berkuasa. That's all. Macam peperangan di Ukraine. Mereka bunuh dan menyusahkan 10 juta rakyat Ukraine bukan kerana prinsip, kerana kuasa. Ini satu pertandingan kuasa di antara NATO dan Russia. Mereka nak tengok siapa yang jadi lebih kuat lepas ni. NATO lebih kuat ke Russia yang akan jadi lebih kuat. So NATO ni nak cuba rampas kuasa supaya mereka lagi kuat, lagi berkuasa dari Russia. Itu saja. Dan Russia tidak mahu NATO lebih kuat, lebih berkuasa. So peranglah. Sama macam kita berpolitik hanya untuk berkuasa. We fight over power. Siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri? Parti mana yang boleh jadi pemerintah ataupun kerajaan? Dan kita lawan
Dan kita lawan bukan dengan senjata lah. That's war. Kita lawan dengan pilihan raya. Iaitu we use not the bullet, but we use the ballot. Kertas undi. So, kita menentukan siapa berkuasa, not with the bullet, but with the ballot, iaitu kita turun mengundi 5 tahun sekali. Dan pertempuran kita, boleh katakan the battle is at the ballot box. The battle of the ballot box, iaitu kita berperang di kotak undi. So, we do not use the ballot, we do not use the bullet, we use the ballot, and the fight's in the ballot box. So that's the only difference di antara politik dan perang. Itu saja beza dia. And kalau kita nak berprinsip sangat, kita akan kalah. We will lose the election. Kita akan kalah pilihan raya. We lose the battle. We lose the war. So prinsip tak boleh diguna. Cannot be applied di dalam pertempuran politik. In the political battlefield, tak boleh kita guna. Kalau kita boleh bunuh musuh kita cara apa sekalipun, kita nak fitnah dia, kita nak set him up, atau kita ada sesuatu rahsia tentang musuh kita, kita dedah rahsia tersebut, mereka akan kata, ya, tapi perkara itu fitnah. Fitnah atau benar, this is politics, you know. Banyak perkara yang diguna yang betul, dan ada juga yang tak betul. Macam tuduhan terhadap beberapa pemimpin. Katalah Anwar Ibrahim. Mereka tuduh ini, tuduh itu. Ada bukti ke? Mereka kata tuduhan terhadap Anwar, macam-macam tuduhan. Dia buat ni, dia buat tu. Anwar ni tak habis-habis dengan dia punya immoral activity. Anwar ni seorang manusia yang tidak bermoral, dan dia sanggup berzina dengan baik lelaki ke perempuan ke, dia tak kisah. Bini orang pun dia sapu. Ini dia orang kata terhadap Anwar. Ada bukti ke? Ada pernah Anwar ditangkap ke? Ada orang pernah saman ke? But in politics, mereka akan beri tuduhan, mereka akan keluarkan gambar, mereka akan keluarkan video, mereka akan keluarkan surat sumpah dari orang-orang yang terlibat atau menjadi mangsa. Tapi ada ke perkara ni dibukti? This is politics. Dan in politics, awak kena bukti. You have to prove it's not true. Saya hanya tuduh, betul tak betul. Awak nak percaya, percayalah. Saya bukan menjadi tanggungjawab saya membukti tuduhan, menjadi tanggungjawab awak membukti tuduhan itu palsu. You prove your innocence. I do not have to prove your guilt. Mana ada undang-undang macam ni dalam mahkamah? Is the other way around. Yang tuduh kena bukti, bukan yang dituduh kena bukti. Dalam politik, terbalik. Yang menuduh tak payah bukti, yang dituduh perlu bukti. It's the other way around. That's politics. Dan orang percaya tuduhan tu sehingga awak boleh membuktikan tuduhan itu tak betul. Tuduhan itu palsu. And if you cannot prove, that means you guilty lah tu. That is how politics is played. Dan dari berapa puluh tahun dulu, katalah 40 tahun dulu, tuduhan terhadap Tengku Razali misalan. Tengku Razali dituduh kata dia ni kuda untuk orang Cina. Chinese businessman ni kaya raya kerana Tengku Razali. Jadi kalau Tengku Razali jadi Presiden UMNO, kalau Tengku Razali mengganti Tun Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO, maka China akan kaya raya. The Chinese will get rich. Tapi yang sebenarnya, Mahathir yang bagi China banyak kaya. China jadi millionaire. China millionaire jadi billionaire. India pun. Jadi Mahathir lah yang mengkaya kan orang bukan Melayu, China dan India. Tapi Tengku Razali yang dituduh. Tengku Razali ni kuda untuk China. Tengku Razali ni is a Chinese puppet.
Dan tak boleh bagi Tengku Razali jadi Presiden UMNO. Habis harta Melayu akan jatuh ke tangan Cina. Ada bukti ke? Tapi orang percaya. Orang percaya dan orang tak sokong Tengku Razali, orang sokong Mahathir. Walaupun ada tuduhan yang sebenarnya Mahathir kalah, Tengku Razali menang, tapi mereka tipu. Itu juga tuduhan. Tidak pernah dibukti, tapi orang percaya. Betul. Sepatutnya Tengku Razali Presiden UMNO tahun 87. Jadi apabila Mahathir kalah, Tengku Razali menang dan mereka terpaksa tipu supaya Mahathir menang, maka Mahathir pun tutup UMNO supaya dia boleh tendang Tengku Razali dan geng-geng Tim B keluar dari UMNO. Itu tuduhan, orang percaya. Whether it's true or not, orang tak kisah. Because more people believe than people don't believe. Lebih ramai percaya dari yang tidak percaya. Tapi sebaliknya, mereka yang percaya Mahathir tipu dan Tengku Razali sepatutnya menjadi presiden kerana dia menang, mereka masih sokong Mahathir. Dalam mereka kata Mahathir tipu, dia sebab apa? Ada prinsip ke tu? This is not about prinsip. This is about power. Sebab Mahathir berkuasa, Tengku Razali tidak berkuasa. Jadi oleh kerana Mahathir berkuasa, kita menyokong orang yang berkuasa kerana politik is about power. Politik tentang kuasa. So walaupun kita confirm lah, kita yakin lah yang Mahathir tipu untuk nak menang pertandingan presiden dan yang sebenar Tengku Razali menang, tapi mereka masih terus menyokong Mahathir sebab Tengku Razali don't have power. Mahathir have power. And politics is not about principle. Politics is about power. Itu agenda dan matlamat politik. So kalau adalah lepas ni, mana-mana orang politik, orang UMNO baik, orang DAP baik, PKR tak kisahlah. Kalau mereka bercerita tentang prinsip politik, dalam pergi mampuslah. Mana ada prinsip, mana ada prinsipal di dalam politik. Dan kalau mereka bermain politik kerana prinsip, dan baik mereka stoplah main politik. You should not be playing politics if you think politics is about principle. Assalamualaikum. Salam sejahtera.